Apa maksud zan? Zan sangka-sangka. Agak-agak. Ada beza, yes. Ada beza di antara yang zan dengan yang yakin. Jadi dia kata hadis sahih ini yakin, pasti. Tetapi hadis dhaif itu dia pada peringkat zan, agak-agak. Jadi dia kata it makes a lot of difference. Mesti ada beza. Mesti kita bezakan di antara yang yakin dengan yang zan, di antara yang sahih dengan yang dhaif. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, premis pertama kita ialah kita bezakan di antara hadis-hadis yang sahih dan hasan yang para ulama jadikan dasar hukum dengan yang dhaif dan yang maudhu'. Ada beza dia. Ada beza dia. Yang kedua, kita juga kena faham bahawa beberapa minggu lepas ni ada seorang dua di sini yang pergi hadir bersama-sama gathering. Bila kita dengar orang yang baru meluk Islam cakap kan, saya tertarik dengan seorang orang Filipina kan. Dia tu used to be a very strong Catholic kan, very strong lah, from a very strong Catholic family, dan tak pernah kenal Islam. Tapi bila dia kerja di Saudi, dia pergi kerja di Saudi. Satu ketika masa dia kerja tu berehat, dia kata itulah kali pertama dia melihat orang Islam sembahyang solat. Dan perkara yang membuatkan dia terkejut, yang menarik perhatian dia adalah semua orang sujud. Dia orang kuat Katolik, baca Bible, keluarga juga kuat Katolik. Dia kata bila dia tengok orang sujud dia terkejut. Sebab dia teringat beberapa ayat-ayat di dalam Bible yang menceritakan berkenaan dengan perlakuan para nabi yang disebut di dalam Bible bila mereka sembahyang. Dan kalau kita baca Bible, sungguh tuan-tuan dan puan, kita sebut dah itu berkenaan dengan kisah Garden of Gethsemane kan. Kononnya sebelum Jesus Christ disalib ini, he prayed with his forehead on the ground. Boleh buka tajuk Garden of Gethsemane, kita akan jumpa ayat itu. Dan kalau kita tengok nabi-nabi yang disebut di dalam Bible sekarang ini pun, mereka sembahyang dengan with their foreheads on the ground. Jadi dia bila dia tengok orang Islam sembahyang, dia terkejut. Sebab dia kata ini perbuatan yang disebut di dalam kitab dia. Jadi kita kena tahu bahawa tuan-tuan dan puan, amalan kita ini Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nahl. Surah An-Nahl surah nombor 16. Ayat lebih kurang 35 atau 38 lebih kurang. Antara itu. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budu Allah wajtanibut taghut." Allah sebut berkenaan dengan setiap ummah ini, in every nation there was sent a prophet, rasul. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula. Kulli ummatin rasula. Setiap umat Allah utuskan rasul. Yang rasul ni apa tugasnya? Tugas utama dia an ya'budullah wajtanibut taghut. Dua tugas utama. Apa dia? An ya'budullah, sembah Allah. Bagi tahu manusia sembah Allah. Wajtanibut taghut, dan jauhkan daripada taghut. Wajtanibut taghut kita tak bincang malam ni. An ya'budullah. Bila Allah Subhanahu wa taala mengutuskan semua rasul-rasul ini untuk menyembah Allah, an ya'budullah dalam Quran. Tapi dalam Quran dia tak cerita nak sembah macam mana. Dia tak cerita. Macam mana kita nak tahu nak sembah Allah macam mana? Di dalam ayat surah yang sama, beberapa ayat selepas itu, lebih kurang 10 ayat selepas itu, Allah Subhanahu wa taala bagi clue kepada kita. Bila dia kata wa anzalna ilaika dzikra, dan diturunkan kepada kamu az-dzikra, Al-Quran. Salah satu nama Al-Quran di dalam Quran ialah az-dzikr. Itu kita sebutkan beberapa nama. Allah sebut wa anzalna ilaika dzikra, diturunkan kepada kamu az-dzikra.
ya Muhammad. Itu ayat yang ditujukan khusus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah sambung litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Supaya kamu menerangkan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Maknanya bila Allah suruh ani'budullah, sembahlah Allah, dia tak beritahu macam mana, bagaimana itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nas. Itu salah satu tugas Rasul. Litubayyina lin-nas ma nuzila ilaihim. Menerangkan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Allah suruh sembah Allah. Cara bagaimana diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dalam bab solat, semua orang tahu hadis tu kan? Apa hadis tu? Hadis tu sebenarnya banyak. Kalau orang sebut sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah kamu seperti mana kamu tengok aku sembahyang. Bila kita sampai tajuk itu, sebab apa Nabi sebut kama ra'aitumuni usalli, seperti mana kamu tengok aku sembahyang. Ada setengah orang kampung dia kata, tu ada Nabi sebut usalli. Kan? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Nabi sebut usalli dia. Okey, itu satu lagi. Premis kita yang kedua, okey, kita beramal berpandukan kepada wahyu. Wahyu Allah datang dalam bentuk Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ayat Quran. Juga banyak ayat Quran bila membicarakan berkaitan dengan bab haji, kan? Bab haji di dalam surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala bila dia suruh kita ingat pada dia, wadhkuruhu kama hadakum. Dan ingatlah pada dia, pada Allah, kama seperti mana hadakum, seperti mana kamu dihidayahkan. Dia tak kata ingatlah pada Allah ikut suka kamu. Macam bagaimana kamu nak ingat, ingatlah. No. Dia kata kama hadakum, seperti mana kamu dihidayahkan. Selepas tu dia sebutkan ayat berkenaan dengan beberapa perbuatan haji. Sebab dia kata kama hadakum, seperti mana kamu dihidayahkan. Siapa sumber hidayah kita? Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di dalam hadis Nabi sallallahu, kita sebut dua ayat Quran, dan juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak hadis-hadis berkenaan dengan perkara ini. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita salah satu hadis mutawatir. Mutawatir semua tahu sekarang. Mutawatir apa maksud mutawatir? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila laisa alaihi amruna fahuwa rad." Sesiapa yang mengamalkan satu amalan yang bukan daripada urusan kami, fahuwa rad, maka amalan itu tertolak. Banyak hadis-hadis yang maksudnya sebegitu. Banyak, saya sebut satu hadis mutawatir. Itu premis kita yang kedua, okey. Pertama tadi sebab apa kita belajar hadis? Membezakan di antara hadis yang boleh dijadikan hukum dengan tidak. Yang kedua, kita beramal berpandukan kepada wahyu Allah. Bila kita sebut beramal berpandukan kepada wahyu Allah ni, amal ni kita merujuk kepada amal. Kita makan nasi, Rasulullah tak makan nasi, tak masuk kan? Apa yang kita masukkan dengan amal tadi ialah ibadah khususiyah, kan? Tapi kita sebut beberapa minggu lepas, kadang-kadang bila kita sebut ibadah khususiyah ni, dia tak berapa memberi maksud yang tepat, kan? Sebab kita tahu Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran dia sebut wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia selain daripada untuk beribadah kepada-Ku. Maknanya tidur kita ibadah, kerja kita ibadah, kan? Semua tu yang ibadah. Tapi yang kita maksudkan dengan mesti mengikut contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, kita sebut itu ialah yang lebih tepat istilah dia ialah ta'abbudiyah. Ta'abbudiyah. Okey, solat kita bagaimana? Haji kita bagaimana? Bila orang sebut bagaimana Rasulullah tak pakai ni baju macam kita pakai ni, dia bukan ta'abbudiyah. Baju kita pakai ni dia ibadah. Sebab apa ibadah? Sebab kita kena menutup aurat. Sebahagian daripada unsur beribadah kepada Allah, kita kena menutup aurat, kan? Tapi dia bukan ta'abbudiyah. Menutup aurat, dia menutup aurat, tapi tidak semestinya perlu seperti Nabi.